Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak cikgu. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah. Okey, hari ini apa yang kita akan pelajari adalah berkaitan tentang peningkatan tamadun Yunani dan tamadun Rom. Ya anak-anak, kita telah masuk ke topik yang baru iaitu bab 6 sekarang. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Cikgu Linda. Anak-anak, pada hari ini cikgu hanya fokus kepada subtopik 6.1 sahaja, di mana kita akan belajar tentang tamadun Yunani dahulu. Okay, kita akan lihat pengenalan pada hari ini, kisah tentang tamadun Yunani. Kita akan lihat lokasi dan yang terakhir kita akan lihat kepada perkembangan tamadun Yunani. Kita akan belajar pengenalan tamadun Yunani. Mari kita lihat tentang tamadun Yunani. Ya anak-anak, tamadun Yunani telah berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Cantik kan? Tamadun Yunani nampak tak dekat atas ni? Kota. Okay, kota atau kita panggil negara kota atau kita sebut polis kat sini. Tamadun Yunani adalah pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Okay, zaman yang memberikan inspirasi dan panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian di sini. Dan pencapaian dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Antaranya dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okay, kita boleh lihat demokrasi yang diamalkan, yang digunakan sewaktu dalam pentadbiran Yunani. Kita ada ekonomi, sains dan teknologi, kesusasteraan, falsafah dan pendidikan. Okay, inilah sebuah kota yang terkenal pada tamadun Yunani. Okay, nampak tak di sini? Okay, bentuk-bentuk seni bina atau seni bina bangunan Yunani yang menggunakan tiang-tiang ataupun infrastruktur yang besar. Sekarang kita nak terokai lokasi tamadun Yunani. Ya, ianya berkembang, terletak di semenanjung dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean dan Laut Mediterranean. Dan pada waktu ini masyarakat ataupun penduduk di taman Yunani suka melakukan aktiviti di luar rumah. Seperti mereka suka berdebat dan sukan. Kerana pada waktu itu cuaca pada waktu itu suhunya sederhana, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Maka seronok untuk berada di luar rumah menjalankan aktiviti di luar rumah. Kedudukan lokasi Yunani yang berhampiran dengan laut tadi, kita nampak Laut Aegean dan Laut Mediterranean, membolehkan orang Yunani digelar sebagai pelayar yang handal. Mereka banyak melakukan aktiviti luar rumah tadilah. Sukan adalah berlayar, bermain berlayar dan akhirnya menjadi seorang pelayar yang terkenal. Ya, ini adalah peta kepada kedudukan tamadun Yunani ni yang warna kelabu ni kan, tamadun Yunani. Ini adalah Laut Aegean, so berhampiran dengan Laut Aegean. So di bawah ini Laut Mediterranean, so dekat dengan laut, banyaklah aktivitinya. Aktiviti sukan seperti berlayar sebab berhampiran dengan laut. So kita tengok ada negara kota. Tadi cikgu tunjuk gambar ke atas sebelum slide ni kan, kita ada sebuah negara kota yang indah, yang cantik di situ. Kita ada banyak negara kota yang terkenal. Kita Athens, Corinth, Sparta, Olympia. Ni di antara beberapa kota ataupun kita panggil polis lah yang terkenal sewaktu di tamadun Yunani. Sekarang kita lihat kepada perkembangan tamadun Yunani. Terkenal dengan negara kota ataupun kita panggil sebagai polis. Sebuah kota yang besar lah, negara kota yang besar. Ia bermula daripada polis, sebuah negara kota yang besar. Kemudian kita di dalam negara kota kita ada bandar kecil, kita panggil Acropolis. Dan kita ada agora. Mari kita lihat satu persatu. Apa dia polis
Akropolis dan Agora ini. Okey, ni negara kota yang terkenal tadi yang cikgu sebutkan di dalam peta tadi, ni di antaranya lah 3 negara kota yang besar. Kita ada Athens, Sparta dan Skoris. Kita boleh kenali negara kota ini dengan nama polis. Okey. Okey, di sinilah sebuah negara kota yang hebat, yang besar. Okey. Okey, boleh lihat kepada kepadatan penduduk, boleh lihat kepada keluasan. Okey, ada negara kota yang sangat besar, ada negara kota yang mempunyai ramai penduduk. Bila kawasan dia besar, maka jumlah penduduknya akan lagi ramai lah kan. Okey. So di sini, cuba perhatikan di sini, okey. Nampak tak? Ini polis. Apa dia polis? Sebuah negara kota yang besar, yang maju. Ni kawasannya lah. Okey. Di dalam sebuah negara kota yang maju ini akan ada Akropolis. Akropolis ni kita panggil sebagai pusat pentadbiran kerajaan. Nampak di atas bukit. Okey, pusat pentadbiran kerajaan. Ni orang kata pemerintah, menteri-menteri atau kita magistrate. Nanti kita akan belajar sistem pentadbiran negara Yunani nanti kan. Lepas tu di dalam polis ini juga selain ada Akropolis, pusat pentadbiran atau pusat pemerintahan, kita ada Agora. Inilah Agora. Nampak di sini Agora. Okay. Pertemuan antara orang ramai ataupun kita kata ada pasar lah di sini. Okay. So sebab tu kita kata dia negara kota. Sebab dalam negara kota mesti ada Akropolis, mesti ada Agora. Dan ada penduduk yang duduk di bandar dan ada penduduk yang berada di luar bandar seperti sekarang. Okay, perhatikan negara kota ini. Okey. Nampak tak ada apa di sekeliling negara kota ini? Ada benteng-benteng. Okey. Ni penting benteng pertahanan ni. Okey, benteng yang dibina tinggi. Okey, tebal. Okey, supaya masyarakat di dalam kota ini berasa selamat dan terlindung daripada serangan musuh. Okey, kalau kita dah belajar sebelum ini tamadun awal dunia. Kita ada tamadun Rom. Kita ada tamadun Mesopotamia, Mesir Purba. Okey, semuanya ada benteng-benteng ataupun dinding-dinding lah yang melindung, yang berkata lingkaran bulatan ini, okey, yang melindungi penduduknya. Okey. Okey, inilah gambaran ya anak-anak. Anak-anak boleh tengok gambar ini untuk dapatkan pemahaman yang lebih lanjut. Okey, so nampaklah di dalam kota ini kita ada stadium, kita ada teater, okey, kita ada kuil, temple, okey, kuil tu temple lah kan. Okey, rumah-rumah, okey, ada pelabuhan yang di luar ini, okey, ada kruk, okey, nampak ni. Kita ada tempat pertanian lah. Okey, boleh? Juga harap anak-anak murid faham ya. Okey, maksudnya di negara kota tamadun Yunani ni dia ada polis. Polis ini besar bandarnya, kotanya. Kemudian di dalam polis ini adanya pusat pemerintahan pentadbiran kerajaan yang kita kenal sebagai Akropolis. Kemudian kita ada Agora ni, tempat pertemuan orang ramai ataupun kita panggil pasar. Kenapa? Sebab barang yang dibawa masuk daripada pelabuhan ini akan dijual di sinilah, di kawasan Agora ni, kawasan yang lapang di sini. Okey, semua akan datang dekat sini. Okey, ni di antara 3 negara kota yang terkenal cikgu sebut tadi kan. Okey, kita ada Athens. Okey, tengok negara kota yang paling ramai penduduk, Athens. Okey, yang tadi gambar tadi. Okey, sebab apa dia paling ramai penduduk? Sebab kawasan dia luas. Okey, seluas 2,650 kilometer persegi dan penduduknya dianggarkan lebih kurang 40,000 orang. Sangat besar lah, sangat luas kawasan dia. Yang kedua, kita ada Sparta, negara kota yang terbesar juga, Sparta. Okey. Kita ada negara kota yang paling luas, okey, iaitu 8,400 km persegi, ni yang paling besar lah. Dan penduduk dianggarkan 16,000 orang.
tapi penduduk 16,000. Yang ini penduduk paling ramai di Athens. Okey, 40,000 tapi kawasannya 2,650 km persegi. Okey. Yang ketiga kita ada Koris. Koris ni hanya 10,000 orang sahaja dan keluasan hanyalah 880 km persegi. Okey, saya nampaklah kat Sparta ni kawasan dia luas tapi di Athens kawasannya lebih padat. Okey, kita lihat pula seterusnya ciri-ciri negara kota atau polis. Okey, apa yang ada di sini? Ya, polis. Apa dia polis? Okey, kedua Akropolis. Akropolis kat sini ya. Ni nah. Yang ini Agora. Okey, polis adalah ibu kota. Ataupun dikata pusat tumpuan masyarakat. Okey, ibu kota negara kota yang besar lah. Kemudian di Akropolis ini di kawasan dalam ini, okey. Dia ada pusat komuniti yang kita nampak gambar besar mula-mula tadi kan. Ada kubu. Kan kubu ataupun benteng lah tadi cikgu cakap tu. Okey, kemudian dia strategik kerana ada aspek keselamatan, pentadbiran dan komunikasi. Kemudian dilengkapi dengan temple yang dikata tadi, rumah ibadat, bangunan kerajaan. Ni yang atas ni adalah rumah kerajaan. Ada istana dan juga rumah golongan bangsawan. Ni di dalam ni. Kalau tengok gambar yang pertama cikgu tunjuk ni kan. Nampak tak atas ni? Ni adalah Akropolis. Okey. Kemudian ada kubu-kubu. Okey, boleh ni benteng-benteng lah. Ni lah Akropolis dalam ni. Okey. Pusat atas ni pusat pentadbiran dia lah, kerajaan semua kat sini. Okey, kemudian kita ada Agora. Kawasan lapang, tempat pertemuan dan pasar awam. Okey, inilah yang gambaran lebih luas kan. Okey, ni Agora, tempat mereka bertemu lah untuk aktiviti berjual, berdagang. Okey, ni Akropolis lah. Ni maksudnya highest part of the city. Maksudnya pusat pemerintahan, pentadbiran semua ada kat sini. Yang lain semua ni tempat-tempat apa tadi? Ada temple, ada tempat rumah golongan bangsawan. Okey, adanya siri keselamatan, adanya benteng. Okey, polis ni adalah ibu kota, kawasan bandar besar lah. Ni gabungan bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Dia macam jadi satu kawasan. Maksudnya macam ni nak cakap satu kawasan yang besar. Dalam tu ada kampung, ada bandar kecil, ada bandar besar. Okay, besar kawasan dia. Okay, sebab tu nama dia negara kota. Kemudian dia juga dikatakan sebagai tanah suci kurniaan dewa. Okey, di sini mereka menjalinkan hubungan yang sangat rapat dalam masyarakat mereka. Okey, sebab apa mereka nak mewujudkan hubungan yang baik di kalangan masyarakat. Okey, rasa kekitaan dan mempertahankan negara kota. Hidup bermasyarakat, hidup berbaik antara satu sama lain. Sebab tu menjalinkan hubungan yang baik atau kata ukhuwah mereka sangat baik pada masyarakat zaman dulu. Okey, sangat mementingkan kejiranan, okey, hubungan yang baik sesama manusia. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat bezakan ya antara polis, Akropolis dan Agora ini. Okey, untuk kali ini kita belajar dahulu tentang tamadun Yunani. Okay, dalam tamadun Yunani kita lihat tadi berlaku ada negara kota yang besar. Okey, kemudian kita belajar tentang lokasinya yang letak di Laut Mediterranean dan Laut Aegean. Okey, masyarakat lebih tertumpu kepada aktiviti luar kerana cuaca yang tidak terlalu sejuk dan terlalu panas. Okey, so cikgu harap anak-anak boleh faham ya kisah tamadun Yunani ini. Okey, seterusnya jangan lupa untuk kita saksikan perkembangan tamadun Yunani di video seterusnya. Okey. Cikgu harap anak-anak murid boleh share, like dan subscribe channel cikgu. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.